Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat melakukan kunjungan hormat ke atas Raja Britain, Raja Charles III di Istana Buckingham, United Kingdom. Kunjungan hormat itu bersempena lawatan khas Seri Paduka Berdua ke London selama 6 hari bermula 10 Oktober hingga Ahad ini. Pada sesi kunjungan hormat selama 40 minit itu, Raja Charles III berkenan menyantuni dan beramah mesra dengan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah. Al-Sultan Abdullah turut menyentuh isu-isu hubungan dua hala antara Malaysia dengan United Kingdom termasuk isu alam sekitar dan pelancaran stesen janakuasa Battersea, sebuah projek hartanah ikonik pelaburan Malaysia di London yang dirasmikan baginda selepas sesi kunjungan hormat itu. Kunjungan hormat berkenaan turut mencerminkan keakraban Al-Sultan Abdullah dengan Raja Charles III yang menjalinkan persahabatan sejak lebih 4 dekad bermula dengan bersukan polo bersama-sama ketika remaja di pelbagai peringkat kejohanan antarabangsa. Pada 18 September lepas, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan Raja Charles III di Istana Buckingham. Kerajaan bersetuju dengan cadangan penstrukturan semula 4 syarikat konsesi lebuh raya bertol di bawah Prolintas. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persetujuan itu menyaksikan kadar tol di 4 lebuh raya syarikat konsesi berkenaan dikurangkan berkuat kuasa 12:01 tengah malam 20 Oktober ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri lagi, lebuh raya terbabit ialah lebuh raya bertingkat Ampang KL, Akleh, lebuh raya koridor Guthrie GCE, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA dan lebuh raya lingkaran penyuraian trafik Kajang Silk. Manakala pengurangan kadar tol bagi lebuh raya Lekas dan Bes Raya di bawah kumpulan IGM Corporation Berhad akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Perdana Menteri berkata demikian pada perasmian lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Melalui penstrukturan terbaharu itu, kerajaan jimat sebanyak 8.8 bilion ringgit anggaran dalam bentuk pampasan yang sepatutnya dibayar kepada syarikat konsesi terlibat. Sementara itu, lorong tambahan dan 1 terowong baharu akan dibina di Genting Sempah bagi menangani masalah kesesakan lalu lintas di lebuh raya Kuala Lumpur Kara. Turut dilaksanakan kerja tebatan banjir di lebuh raya LPT1 bagi menangani masalah yang sering berlaku di lebuh raya berkenaan. Pengguna lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash bakal menikmati tol percuma selama sebulan bermula tengah malam ini. Ia sempena pembukaan operasinya yang melibatkan jajaran 20.1 km dari Puncak Perdana ke Penchala. Projek lebuh raya Dash ini merupakan salah satu daripada 53 buah projek berimpak tinggi dalam program transformasi ekonomi ataupun ETP yang bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan, menjana limpahan perniagaan dan merangsang serta menyediakan banyak kegiatan ekonomi yang lebih berdaya maju. Menerusi pembinaan lebuh raya Dash, sejumlah 12,000 peluang pekerjaan dicipta, membabitkan pengurusan, kejuruteraan, teknikal, pembantu barisan hadapan dan pekerja kontrak. Lebuh raya Dash mampu mengurangkan kesesakan di lokasi strategik sepanjang persiaran Mokhtar Dahari, Jalan Sungai Buloh dan persiaran Surian hingga 40% pada waktu puncak. Ia sekaligus mengurangkan masa perjalanan dari Puncak Perdana Shah Alam ke Penchala Kuala Lumpur dari 1 jam 30 minit kepada 30 minit. Dua pasukan petugas khas telah membentangkan laporan siasatan berhubung dakwaan dalam buku bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, My Story, Justice in the Wilderness dan semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Kabinet.
pada 30 September dan 7 Oktober lalu. Jelas Perdana Menteri, susulan pembentangan kes buku Tommy Thomas itu, kerajaan telah bersetuju untuk menyah-klasifikasikan dan mendedahkan laporan tersebut kepada umum. Manakala laporan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan pula, Kabinet bersetuju meneruskan tindakan perundangan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Ini selepas kemungkinan terdapat kecuaian dan kekhilafan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila negara terlepas peluang memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Ini termasuk permintaan tafsiran Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan selepas Tun Dr. Mahathir membuat keputusan tidak meneruskan permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman pada 11 Jun 2018. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan pembubaran parlimen yang dibuat kerajaan dilakukan atas desakan UMNO. Sebaliknya, menjelaskan beliau menunggu waktu dan tarikh sesuai untuk membuat keputusan tersebut. Kalau ikutkan pandangan daripada parti dah lama. Dah lama dah saya bubarkan parlimen ni. Daripada dulu, tengok masa pilihan raya Johor. Dia kata bubar. Setiap kali perhimpunan pun bubar. UMNO dah lama cakap soal pembubaran. Cuba masa yang sesuai dan saya pun belum merancang lagi dari segi tarikh yang tepat. Tapi bila ada isu yang berkaitan, yang saya nampak dah tak boleh nak go on lagi, jadi saya bubarkan. PAS mengekalkan pendirian untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Terengganu dan Kedah pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pendirian itu diputuskan mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat di Pejabat Agung parti itu di Ibu Negara siang tadi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam kenyataan media berkata, parti itu mengambil keputusan untuk memperkukuh kerjasama dalam Perikatan Nasional PN untuk menghadapi PRU15. PAS juga akan memuktamadkan perbincangan kerusi-kerusi di negeri-negeri dengan PN. Manakala senarai calon-calon daripada negeri perlu diangkat untuk penilaian Majlis Syura Ulama. Sementara itu, permohonan untuk menghadap Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulal bagi mendapat perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri telah dikemukakan Menteri Besar. Datuk Seri Azlan Man berkata, setakat ini baginda belum memberi perkenan untuk menghadap. Itu semua adalah hak tuanku. Ya. Kita akan dengarlah apa titah daripada Tuanku Raja berhubung dengan pembubaran Dewan, ya, dan bila tarikhnya. Itu semuanya adalah di dalam ruang lingkup kuasa Duli Imam beliau Tuanku Raja. Datuk Seri Azlan yang juga pengerusi BN Perlis berkata jentera parti itu telah bersiap sedia bagi menghadapi PRU15. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah dibuka bermula hari ini. Tarikh tutup permohonan akan diumumkan selepas mesyuarat khas urusan. Ia susulan pemakluman rasmi diterima SPR daripada Speaker Dun Sabah mengenai kekosongan kerusi tersebut semalam. Menerusi satu kenyataan, SPR menyatakan untuk permohonan undi pos bagi kategori 1A, iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media harus memohon secara manual. Permohonan perlu dibuat dengan menggunakan borang 1A yang dimuat turun dari portal rasmi SPR dan dihantar ke pejabat pegawai pengurus bahagian pilihan raya berkenaan. Turut menambah alamat dan maklumat. Pejabat pegawai pengurus boleh dirujuk di portal rasmi SPR. Sementara bagi kategori 1B, iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara, serta kategori 1C, iaitu agensi atau organisasi pula, permohonan hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui portal seperti tertera.
Penyedia perkhidmatan telekomunikasi diingatkan supaya memberikan kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan liputan capaian internet di pusat-pusat mengundi dan pusat penjumlahan undi semasa PRU15 adalah baik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, langkah itu perlu supaya SPR dapat melaksanakan tugas dengan baik selain memastikan pelaporan berita dari lokasi terbabit berjalan lancar. Kita telah minta supaya MCMC membuat semakan tahap dan kapasiti internet, terutama sekali pusat penjumlahan undi sama ada di peringkat PDM, peringkat daerah mengundi, dan tempat pusat penjumlahan undi. Jadi line internet itu satu perkara yang sangat penting. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan sesi pengagihan peranti siswa kepada pelajar di SMK Melur, Kota Baru. Selain itu, Tan Sri Anwar turut memaklumkan peranan RTM bagi membantu SPR dalam melicinkan proses PRU15 berhubung maklumat yang dikehendaki, termasuk meningkatkan kesedaran rakyat untuk keluar mengundi. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar memaklumkan agihan peranti siswa keluarga Malaysia tetap diteruskan biarpun Parlimen sudah terbubar. Program itu berjalan seperti biasa dan proses agihan sedang dilakukan secara berperingkat. Jangan ada dalam sosial media yang menyebarkan khabar-khabar yang tidak betul. Dan penyampaian akan terus diteruskan dibuat secara berperingkat. Tidak ada kaitan dengan soal pembubaran Parlimen. Program kerajaan, program kementerian berjalan seperti biasa. Setakat ini hampir 500,000 permohonan telah diterima dan 46.7% atau 221,000 permohonan telah diluluskan, manakala bakinya sedang dalam semakan. Dijangkakan menjelang akhir November depan, proses agihan peranti berkenaan dapat diselesaikan sepenuhnya. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Battersea Power Station, pembangunan milik sepenuhnya syarikat Malaysia, akan dibuka secara rasmi kepada orang awam esok. Pembukaan fasa kedua projek pembangunan bercampur itu bakal melakar sejarah dan menandakan satu lagi pencapaian penting buat negara di peringkat global. Laporan Asni Fatin Anwar di London. Hampir 40 tahun selepas operasinya ditamatkan, kini Battersea Power Station menjadi satu lagi projek ikonik di selatan London, hasil pembangunan daripada Konsortium Pelabur Malaysia. Sime Darby Property dan SP Setia Berhad masing-masing mempunyai pegangan 40%, manakala 20% lagi dimiliki kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Battersea Power Station Development Company BPSDC pula bertanggungjawab menguruskan pembangunan projek yang terletak di tebing selatan Sungai Thames ini. Proses pembangunan semula dan baik pulih bangunan yang dahulunya membekalkan 1/5 daripada tenaga elektrik ke Kota London dimulakan sejak 2014. Kini fasa kedua pembangunan bercampur yang menempatkan 254 unit kediaman serta ruang pejabat, runcit, restoran dan riadah bakal menghidupkan kembali lokasi bersejarah ini. A lot of Londoners who know this project, who know that it's been empty and derelict for 40 years, I think most of them, without exception, are excited. And I think the proof will be in the pudding on Friday when people come in, they see for themselves the level of restoration, the level of detail, the fact that we have within this iconic building been able to put in some wonderful retail offerings and F&B offerings. Selesainya pembangunan fasa kedua ini turut menandakan pencapaian besar kepada keseluruhan projek dengan nilai pembangunan kasar berjumlah 9 bilion pound sterling. Meski berdepan pelbagai cabaran sepanjang tempoh BPSDC disokong komitmen barisan pelabur berjaya mencatat kemajuan 60% bagi keseluruhan projek.
It's my understanding it's one of the largest investments by Malaysia into London, into the UK. We are very grateful for that. At every level of government, people have been involved and they appreciate what a huge commitment this is. It can only strengthen the ties between the countries, and I hope the UK can reciprocate in the near future. Pembukaan Battersea Power Station ini juga satu lagi bukti keupayaan syarikat Malaysia dalam membangunkan projek hartanah mega di luar negara, sekaligus mencerminkan kerjasama kukuh yang telah terjalin sejak sekian lama antara Malaysia dan juga United Kingdom. Asni Fatin Anwar, RTM, London. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Opa, perkakas elektrik yang lama akan pakai lebih banyak tenaga. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Lagi ramai orang, lagi tinggilah bil. Kalau tak percaya cakap Adam, dengan smart meter yang Umar baru pasang tu, Umar boleh semak dan kawal penggunaan tenaga harian. Terima kasih Mr. Noid. Nak masak apa hari ni Ikan ke ayam? Buat ayam masak lomak, sedap juga ni. Apa anda perlu buat? Jika berlaku perbezaan harga terutamanya di kawasan luar bandar, KPDNHEP mengalu-alukan aduan daripada pengguna. Berikan maklumat lengkap termasuk harga dan tempat jualan bagi membolehkan tindakan segera sebarang aduan melalui saluran berikut. Sebanyak 882 projek hijau bernilai 3.66 bilion ringgit dengan 7 perkhidmatan hijau bernilai 21.9 juta ringgit telah diluluskan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA pada 2021. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, projek-projek berkenaan merangkumi pelaburan dalam subsektor penjanaan tenaga boleh baharu, bangunan hijau serta pengurusan sisa. Perkembangan pesat sektor-sektor hijau akan melonjakkan pertumbuhan KDNK negara. Terus akan menunjukkan peluang-peluang pekerjaan yang baru yang berkualiti tinggi kepada rakyat kita seluruhnya. Hal ini tentunya akan menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup dan kelestarian alam sekitar di Malaysia dalam jangka masa panjang dan akan menjamin kemakmuran keluarga Malaysia pada masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam ucapan secara maya pada Majlis Perasmian Pameran dan Persidangan Produk Eko dan Teknologi Hijau Antarabangsa Malaysia 2022. Menurut beliau lagi, kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif di bawah bajet 2023 bagi memacu pertumbuhan dan pelaburan dalam sektor teknologi hijau. Antaranya menambah baik skim pembiayaan teknologi hijau dan penambahbaikan insentif membabitkan sektor kenderaan elektrik EV dan sektor sisa. Kerajaan turut melanjutkan tempoh permohonan insentif allowance cukai pelaburan hijau dan pengecualian cukai pendapatan hijau hingga 31 Disember 2025 daripada 3 tahun kepada 5 tahun
bagi aktiviti hijau yang layak. Selain itu, tempoh pengecualian duty import dan excise ke atas EV jenis import sepenuhnya CBU turut dilanjutkan sehingga 31 Disember 2024. Sistem EV Malaysia sejajar dengan matlamat minyak karbon nasional. PLAS Malaysia Berhad PLAS akan memperkenal inisiatif hijau dalam perolehannya bermula tahun depan bagi mendukung agenda kelestarian seperti yang dizahirkan dalam bajet 2023. Pengarah urusan PLAS, Datuk Azman Ismail menjelaskan, PLAS akan menambah baik operasi perolehannya supaya lebih strategik dan berdaya saing. Selain dari itu, syarikat turut bekal dengan tanggungjawab sebagai syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam mendukung agenda kelestarian. Ini selaras dengan harapan kerajaan yang dizahirkan melalui perbentangan bajet 2023 baru-baru ini di bawah strategi 3, iaitu kecekapan penyampaian perkhidmatan awam yang menyatakan peranan syarikat GLC dalam mendorong agenda kelestarian termasuk saranan untuk melaksanakan perolehan hijau. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengiktirafan Prestasi Vendor PLAS 2022. PLAS turut akan menumpukan lebih perhatian kepada pengukuhan hubungan dengan pihak-pihak berkepentingan terutamanya para vendor. PLAS telah menawarkan peluang kontrak secara purata bernilai lebih RM900 juta setiap tahun sejak 5 tahun lalu. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Suryani Ahmad. Kira-kira 439,000 kelahiran direkodkan pada tahun 2021, turun 6.7% berbanding kelahiran tahun sebelumnya. Penurunan itu juga yang tertinggi pernah dicatat dalam tempoh 1 dekad. Jabatan Statistik menerusi kenyataan turut memaklumkan kadar kesuburan jumlah TFR menurun kepada 1.7 bayi tahun lalu. TFR merupakan indikator anggaran purata bilangan anak yang perlu dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang tempoh reproduktifnya antara 15 hingga 49 tahun. TFR tertinggi dicatat orang Melayu pada paras 2.2 bayi, manakala terendah dicatat etnik Cina iaitu 0.8 bayi. Jumlah kematian pula meningkat 34.5% dengan sejumlah 224,000 kematian berbanding 166,970 tahun sebelumnya, didorong faktor COVID-19. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat perawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Ish, tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Sabah tidak akan diserahkan atau berada di bawah pentadbiran Filipina dan kerajaan akan terus mempertahankan kedaulatan wilayah Malaysia itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata,
Bagi soalan yang dikemukakan Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung berhubung isu pertikaian Timantara tuntutan Sulu di persidangan Dewan Rakyat pada 6 Oktober lalu. Beliau berkata final award Mahkamah Arbitrasi Paris berjumlah 14.92 bilion ringgit yang dianugerahkan kepada waris Kesultanan Sulu merupakan tuntutan peribadi, bukan tuntutan oleh kerajaan Filipina. Tuntutan itu adalah provokasi dan pelanggaran ke atas kedaulatan serta kepentingan ekonomi Malaysia di peringkat antarabangsa. Pihak berkenaan juga menggunakan mekanisme undang-undang antarabangsa persendirian untuk menyerang kepentingan kedaulatan Malaysia di luar negara. Proses tersebut bukan sahaja disalahguna dan ia merupakan provokasi ke atas kedaulatan dan kepentingan Malaysia. Beliau berkata demikian melalui satu kenyataan media yang dikeluarkan kementeriannya bagi menjelaskan pendirian Malaysia terhadap tindakan oleh pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Keutamaan menunaikan ibadah haji bagi tahun 2023 akan diberikan kepada bakal jemaah yang tersenarai menunaikan ibadah itu pada tahun 2020, diikuti 2021, 2022 dan seterusnya mengikut prinsip sistem pendaftaran terbuka sedia ada. Ia disebabkan penangguhan ibadat itu akibat pandemik COVID-19 selama 2 tahun dan mengikut konsep mendaftar dahulu didahulukan yang telah dilaksanakan sejak 1995. Tabung Haji TH dalam satu kenyataan media berkata terdapat kekosongan pada setiap musim haji disebabkan permohonan penangguhan giliran atas pelbagai sebab termasuk kesihatan, pendidikan anak dan sebagainya. Bagaimanapun, kekosongan berkenaan akan diisi dengan senarai jemaah yang menunggu atau pertimbangan diberikan kepada mereka yang membuat permohonan rayuan. Pemilihan rayuan haji dilakukan berpandukan kriteria-kriteria tertentu dengan rayuan mahram diberikan keutamaan. Setakat ini, seramai 3.8 juta pendeposit TH telah mendaftar dan menunggu giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Melaka dijangka bakal menarik 50,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya bermula esok hingga Ahad ini di MITC Aikroh. Program berbentuk ilmiah, spiritual dan kerohanian menjadi antara pengisian yang ditawarkan. Nur Syafina Sari ada laporannya. JAKM di Melaka tampil dengan kelainan apabila menyelitkan program Malam Kesenian Islam, kumpulan saujana, nasihat, UNIC dan penampilan khas Johan Karyah Tilawah Al-Quran Antarabangsa, Ustazah Farhatul Faizura antara tarikannya. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Zaidi Johari, program Zikir Berkah akan turut diadakan. Tidak ketinggalan perkongsian melalui program pembangunan wanita, iaitu aktiviti gubahan bunga, demo wanita cegah jenayah, pengurusan harta pusaka kecil dan sebagainya. Di antara program-program yang akan diadakan seperti mana yang diadakan sebelum ini ialah beberapa program berkaitan dengan pameran oleh agensi kementerian dan juga jabatan-jabatan, jualan keluarga Malaysia, jualan usahawan daripada AKS dan juga cita rasa keluarga Malaysia. Dan yang lain selain itu ada program jamin kita punya pencari kerja ataupun graduan yang untuk mencari kerja, kita adakan program jamin. Pengarah Eksekutif Sepadu Jabatan Perdana Menteri Wan Azilawati Mahmud berkata, 43 orang daripada 15 keluarga akan menerima sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia yang akan disampaikan Perdana Menteri. Dan yang lain-lain sebagaimana biasa pameran oleh jabatan ataupun kementerian yang mana kita bawakan langsung perkhidmatan langsung dari Putrajaya untuk kali ini sebanyak 29 booth roruai kementerian akan ada di sini untuk kita sampaikan bantuan secara langsung pada rakyat. Jadi saya seru keluarga Malaysia di Melaka mengambil peluang ini untuk meninjau booth-booth kementerian yang akan menawarkan pelbagai bantuan dan juga sokongan kepada masyarakat lah. 146 gerai dan tapak pameran disediakan pada program yang dirasmikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob esok.
Pelbagai pengisian disusun untuk program jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang bakal berlangsung esok sehingga Ahad ini di MITCI Crow. Jadi ia akan membawa manfaat kepada mereka yang kepada keluarga Malaysia di luar sana. Ayuh kita memeriahkan program ini. Laura Syafina Sari, RTM. Letu di Langkawi dah sampai ke Genting Highlands kabarnya. Ada banyak lagi perincian menarik selepas ini dalam edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Nazri. Dua pelumba Movistar ungguli podium peringkat ketiga. The Red berpesta gol bertemu Rangers. Terima kasih Fatih dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Perlumbaan letu di Langkawi LTDL 2022 hari ini memasuki peringkat ketiga. Laluan sepanjang 142.2 km dari Putrajaya ke Genting Highland menyaksikan beberapa jersey bertukar pemilik. Kita ikuti laporan disediakan Izwan Saman. Peringkat ketiga hari ini menyaksikan pasukan Movistar mendominasi dua kedudukan podium. Ivan Ramiro Sosa dari Colombia berjaya menjarakkan diri dalam 5 km terakhir, berjaya mengekalkan kelajuan untuk menjadi yang pertama tiba di garisan penaman dengan catatan masa 3 jam 25 minit 31 saat. Walaupun cuba disaingi Hugh John Carty dari pasukan EF Education, namun kudrat Sosa nyata sukar diatasi. Seorang lagi wakil pasukan Movistar, Ana Augusto Rubio Reyes, di tempat ketiga. Kemenangan itu menyaksikan Sosa merampas jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan daripada Gleb Syriza dari pasukan Astana Kazakhstan. Bagaimanapun Syriza masih lagi kekal menyarung jersey hijau selaku Raja Pecut selepas mengutip 27 mata setakat ini. Jersey putih untuk pelumba terbaik Asia juga hari ini bertukar tuan apabila Andre Zets dari pasukan Astana Kazakhstan berjaya memintas jambal jam sain bayar dari Terengganu Polygon Cycling Team TSG selepas memiliki kelebihan 10 saat. Laluan hari ini juga menjadi rebutan pakar-pakar pendaki kerana menawarkan mata yang tinggi untuk dua zon pendakian berstatus HOS iaitu di Gotong Jaya setinggi 110.6 meter dan Genting Highlands setinggi 1,640 meter. Pelumba TSG Muhammad Nuraiman Muhammad Zarif menempati ramalan apabila mengekalkan jersey merah selaku Raja Pecut selepas menawan dua zon pendakian awal di Tekali dan Lookout Point Ampang. Sementara itu, TSG juga kembali ke kedudukan teratas senarai pasukan terbaik Asia. Esok, perlumbaan akan bersambung dari Sabak Bernam ke Meru Raya dengan jarak 137.9 km dengan 3 zon pecutan. Setakat 3 peringkat perlumbaan setakat ini, pelumba-pelumba pasukan berstatus elit dunia masih lagi meneruskan dominasi di setiap peringkat. Namun pelumba-pelumba tempatan juga tidak kurang hebatnya yang menyaksikan Nur Aiman Muhammad Zarif dari pasukan TSG terus mengekalkan jersey merah selaku Raja Bukit dan Izzat Hilmi dari pasukan kebangsaan Malaysia yang muncul pelumba terbaik Asia bagi peringkat kedua semalam. Diharapkan lebih banyak lagi keputusan cemerlang dapat dicapai oleh anak tempatan seperti yang belum kelihatan iaitu Harif Saleh dalam baki 5 peringkat lagi. Izwan Saman, RTM. Sementara itu bagi pelumba pasukan kebangsaan Qi Ziyi, dia amat berpuas hati selepas muncul pelumba terbaik tempatan menamakan saingan di kedudukan ke-39. Memang setiap ni saya target nak duduk depan kalau boleh lah. Jadi pun terpecah jadi tahan je lah sampai atas. Ini merupakan penampilan pertamanya bersama pasukan kebangsaan dalam saingan LTDL. Masih lagi perkembangan LTDL 2022, keterujaan pelumba UAE Team Emirates Juan Sebastian Molano yang mengungguli perlumbaan peringkat kedua semalam hanya bersifat sementara. Ia selepas kemenangannya dibatalkan kerana didapati melanggar peraturan perlumbaan. Perkara itu disahkan wakil penganjur Human Voyage. Kemenangan pelumba berusia 27 tahun itu dibatalkan selepas beliau didapati menolak pelumba lain ketika memecut menuju garisan penamat.
Keputusan itu menyisihkan pelumba arah Pro Wrestling Sunshine Coast, Craig Regan diangkat sebagai pemenang peringkat kedua. Manakala pendahulu keseluruhan Gleb Stritza yang menamakan perlumbaan di tempat ketiga naik di kedudukan kedua. Pelumba pasukan Alpecin di Koenig, Jakob Marisco pula dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga. Perlumbaan peringkat ketiga berlangsung hari ini melibatkan laluan keseluruhan 123.7 km dari Putrajaya ke Genting Highland. Atlet berdarah kacukan dari luar negara yang mempunyai prestasi baik mungkin akan dipertimbangkan untuk mewakili kontingen Malaysia bagi memburu pingat di Sukan Olimpik Paris 2024. Pengerusi Jawatankuasa Pembantuan Program Gold Paris 2024 Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria menerusi kenyataan berkata ia merupakan antara perkara yang dibincangkan pada mesyuarat Jawatankuasa berkenaan semalam. Jawatankuasa akan mengambil pendekatan terbuka dalam kemungkinan mengenal pasti atlet yang berpengkalan di luar negara dan mempunyai prestasi terkini selaku pesaing di peringkat dunia. Sebagai contoh, pemain berdarah kacukan seperti Brandon Gunn, Matthew Davis, Darren Lock dan Corbin Ong sudah lama beraksi bersama skuad Harimau Malaya. Manakala pemain kelahiran Gambia Mamadou Soumaré, Gilmedi Paula dari Brazil dan Leon Karniski dari Kosovo turut menyarung jersey kebangsaan sebagai pemain naturalisasi. Sementara itu, Jawatankuasa itu juga telah membuat keputusan untuk memperketatkan kriteria pilihan pemain atlet ke pentas terunggul dunia itu dengan memberi tumpuan khusus kepada jenis sukan, acara dan atlet yang berupaya menjelmakan kilauan pingat emas di Paris 2024. Sementara itu, Kesatuan Olahraga Malaysia KOM dalam ambang membentuk semula program pembangunan bagi mendapatkan bakat baharu yang berpotensi. Menurut Presidennya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, pengurusan baru KOM yang hanya 4 bulan mengambil alih persatuan memberi fokus kepada program berprestasi tinggi untuk memperbaiki pencapaian pingat pada Tamasya Sukan SEA 2023 di Kemboja. Jelasnya Tamasya Sukan Malaysia SOKMA 2022 baru-baru ini telah membantu melahirkan atlet muda yang berpotensi. Atlet-atlet berkenaan telah dikenalpasti oleh Jawatankuasa Kejurulatihan dan bantuan sewajarnya akan diberikan untuk memupuk mereka ke peringkat seterusnya. Terdahulu Majlis Olimpik Malaysia MOM memberi peringatan kepada sukan renang dan olahraga untuk bertindak segera memperbaiki pencapaian di Sukan SEA Kemboja supaya kedudukan pingat keseluruhan kontingen negara dapat diperbaiki. Olahraga dan renang kekal sebagai sukan penting sekiranya Malaysia mahu memperbaiki kedudukan di Kemboja apabila masing-masing mempertandingkan 47 dan 39 pingat emas daripada keseluruhan 608 acara. Pelari bendera negara So Wai Ching mengakui tanpa bantuan penaja, misi memenangi 4 kejuaraan dalam tempoh 9 hari adalah sesuatu yang mustahil. Pelari bendera nombor 1 dunia itu turut melakar 2 rekod baharu dalam kempen yang mula dari 30 September hingga 8 Oktober lalu. Wai Ching diraikan di KLIA bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Petaling Jaya Muhammad Azhan Muhammad Amir, rakan-rakan serta media. Wai Ching sebelum ini memenangi 4 pertandingan secara berturut-turut iaitu YMCA Stair Climb for LA, Base to Space Needle, Empire State Building Run Up dan Tunnel to Tower Tampa. Misi yang sangat amat mustahil sebab tak pernah Wai Ching buat banyak back to back. Yang ni 4 pertandingan dalam 9 hari. So lagipun ada Empire State Building Run Up iaitu pertandingan terbesar di dunia. Hopefully kita dah jadi juara dunia daripada Malaysia. Hopefully kepada syarikat di luar sana lihat potensi yang ada pada Wai Ching. Bantu dia untuk dia terus kekalkan nama Malaysia sebagai number 1 world tower runner. Selain Wai Ching, MBPJ turut menaja seorang atlet sukan lasak iaitu Khairil Aslan Abdul Rashid yang dalam misi menawar banjaran paru-paru dunia di Aceh, Indonesia. Jangan ikut emosi. Motivasi atlet seni bela diri campuran MMA Agilan Tani berada dalam keadaan terbaik menjelang kejuaraan One Championship pada 22 Oktober depan. Jelas Agilan fasa latihan intensinya kini berada di fasa akhir selepas lebih sebulan membuat persiapan di Phuket, Thailand. Tumpuannya ketika ini untuk memastikan dirinya kekal fokus serta bebas daripada sebarang kecederaan menjelang perlawanan berkenaan.
Agilan yang digelar The Alligator akan bertarung dalam kelas middleweight dan bakal berdepan Ilya Stoyanov dari Jerman. Saya kena lebih pandai dengan preparation saya supaya saya tak injured throughout the camp, dan saya kena stay sharp throughout the whole time. Saya more fokus kepada not getting injured, staying 100%, mind kena 100%, itu sahaja. Mengulas lawannya, Stoyanov, Agilan kini yakin pengalaman selama 10 tahun akan memberikan kelebihan buat dirinya. Namun, dia juga tidak memandang rendah lawannya yang kini sudah melakar 7 kemenangan tanpa tewas. Perak FC mengorak langkah dalam misi membangunkan bakat muda apabila menjalin kerjasama dengan klub bola sepak ternama Bundesliga Jerman Wolfsburg. Kerjasama itu dimeterai menerusi memorandum persefahaman MOU yang berakhir Disember 2023. Pengurusi Perak FC Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Zabidi berkata, menerusi kerjasama itu, kedua-dua pasukan bersetuju membangunkan kelab termasuk menghantar jurulatih dan pemain ketika pramusim selain menyokong kem latihan. Wolfsburg adalah jenama global yang berjaya dalam pelbagai perkara dapat dipelajari oleh Perak FC dari kerjasama ini, khususnya melibatkan pembangunan peringkat akar umbi. Perak FC juga mahu mengambil inspirasi dalam pelbagai bidang meliputi hak teknikal, urus tabir kelab termasuk dalam bidang perniagaan serta perkongsian maklumat melibatkan jualan penaja. Liga Bola Sepak Malaysia MFL telah meletakkan penanda aras baharu bagi mengelakkan masalah kebajikan pemain terus berulang pada musim depan apabila tidak memperbaharui lesen dua pasukan Liga Super. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM memaklumkan tindakan itu dapat mendengarkan suara pemain untuk didengari sekaligus menjamin persekitaran yang bebas daripada sebarang bentuk masalah kebajikan, terutamanya tunggakan gaji. PFAM bersedia dan terbuka untuk menjalinkan kerjasama bersama FAM dan MFL bagi membantu serta membela nasib pemain yang terkesan secara langsung daripada situasi seumpama itu. Justru PFAM berharap semua pihak terus bersama-sama mendukung aspirasi untuk menolak sebarang bentuk penindasan hak terhadap pemain. Ini kerana pemain merupakan aset penting yang perlu dibela demi masa depan bola sepak yang lebih cerah. Semalam, Melaka United FC dan Sarawak United FC dilaporkan gagal menempas slot untuk beraksi dalam saingan Liga Super 2023 berikutan gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun mereka masih berpeluang mengukuhkan rayuan sebelum Rabu depan. Beralih pula ke perkembangan Liga Juara-Juara Eropah. Pemain gantian Mohamed Salah mencipta hat-trick terpantas dalam sejarah Liga ketika membantu Liverpool membasah Rangers 7-1. Kemenangan besar itu memberi keselesaan kepada The Reds untuk memburu peringkat kalah mati. Di awal permainan, Rangers membuka jaringan seawal minit ke-17 menerusi Scott Arfield. The Reds hanya memerlukan 7 minit untuk menyamakan kedudukan menerusi tandukan Roberto Firmino sebelum dia menambah jaringan pada minit ke-55. Salah turun dari bangku simpanan pada separuh masa kedua ketika Liverpool sudah mendahului 3-1 dan meledak 3 gol dalam tempoh 6 minit 12 saat. Ia sekaligus menanyakan hasrat tuan rumah untuk bangkit dari kekalahan. Dua lagi gol dijaringkan oleh Darwin Núñez dan Harvey Elliott masing-masing pada minit ke-66 dan 87. Rekod hat-trick Salah tersebut menambah keseluruhan 38 jaringan dicetak dalam Liga Juara-Juara untuk Liverpool paling tinggi dalam kalangan pemain klub Inggeris mengatasi pemain Chelsea Didier Drogba dan Sergio Aguero dari Manchester City yang kini berkongsi 36 jaringan. Laporan itu mengakhiri edisi sukan 13 Oktober 2022. Saya Nazri Fahmi Syukri kembali semula bersama Fatih dan Meg untuk berita seterusnya. Petronas Letup de Langkawi Malaysia 2022 edisi ke-28. Jumaat 14 Oktober, siaran langsung perlumbaan peringkat keempat dengan laluan dari Sabak Bernam ke Meru Raya, Ipoh, 4.50 petang dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will never rest to become
Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Kazakhstan bagi menghadiri persidangan melibatkan rakan sejawatan dari negara serantau termasuk dari Asia. Juga krisis tenaga di Eropah jejaskan pengeluaran kenderaan. Saksikan rangkuman berita luar negara. Kehadiran Presiden Rusia di Kazakhstan juga bakal menyaksikan beliau mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan dari Turki, Recep Tayyip Erdogan. Inisiatif pertemuan itu dikatakan lebih terarah kepada soal mencari keamanan di Ukraine. Perkara berkenaan dimaklumkan penasihat kepada Putin iaitu Yuri Ushakov. Jelas Ushakov, beliau tidak menolak isu Rusia-Ukraine akan dibangkitkan Erdogan dalam pertemuan berkenaan. Selain Erdogan, Putin turut dijangka mengadakan pertemuan bersama Emir Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Krisis tenaga di Eropah bakal menjejaskan pengeluaran kereta hampir 40% atau lebih sejuta kenderaan menjelang 2023. Menurut laporan S&P Global Mobility, industri otomotif ketika ini sudah lama mengecil sejak pandemik dan konflik Rusia-Ukraine. Justru dengan krisis tenaga, ia akan terus memberi tekanan kepada peningkatan kos tenaga. Semua pengeluaran kenderaan akan terjejas pada tahap tertentu susulan Eropah membekalkan komponen di seluruh dunia. Pasca taufan Julia di El Salvador, visual udara menunjukkan hampir keseluruhan kawasan lapang di negara berkenaan ditenggelami air. Malah di Ciudad Dolores, penduduk terpaksa menggunakan bot untuk bergerak susulan jambatan yang runtuh. Taufan Julia telah meragut 25 nyawa di Amerika Tengah dengan majoritinya di El Salvador dan Guatemala. Di El Salvador sahaja, 10 maut termasuk 5 anggota tentera. Meskipun ancaman Julia sudah berakhir, namun pihak berkuasa menjelaskan musim hujan masih lagi berterusan. Isu mahasiswa Universiti Teknologi MARA UiTM yang suka mendapatkan rumah sewa terutama berhampiran kampus dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janur, UiTM telah menubuhkan jawatan kuasa krisis Kolej Kediaman dan rumah sewa bagi mencari resolusi terbaik untuk membantu mahasiswa. UiTM juga telah mewujudkan portal rumah sewa bagi membantu memudahkan urusan mahasiswa mendapatkan rumah sewa selain menjadi platform untuk tujuan periklanan rumah sewa. UiTM sebelum ini menyediakan 107,000 penginapan di kolej-kolej kediaman melibatkan 34,000 pelajar baharu diploma dan ijazah sarjana muda serta 52,000 tempat kepada pelajar yang layak secara merit mengikut polisi UiTM. Manakala 21,000 tempat lagi kepada pelajar yang sedang merayu kolej kediaman. Isu penempatan mahasiswa UiTM meruncing terutama melibatkan kampus Shah Alam dan Puncak Alam baru-baru ini. Ekoran pengambilan pelajar baharu semester 1 melepasi 50,000 orang. Dalam ni kita menghadapi isu di mana pelajar-pelajar tak dapat lagi rumah di persekitaran kampus ini kerana kebanyakan rumah yang dahulu ni didiami oleh pelajar-pelajar kita 2 tahun setengah ni penyewa-penyewa dah ganti penyewa tu kepada orang berkeluarga dan dah menjadikan rumah itu sebagai homestay juga. Jadi bila mereka pelajar-pelajar ni diarah untuk kembali sebagai 100% face to face, so ini isu yang kita hadapi. So ada pelajar yang duduk di Kelang di Bandar Baru Kelang, ada pelajar duduk di Meru, ada pelajar duduk di 13 jauh.
Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani surat hasrat LOI UOK Center di bangunan Chancellery UiTM Shah Alam. Mengenai masalah pengangkutan yang dihadapi mahasiswa, Profesor Datuk Dr. Rozia berkata UiTM bercadang mendapatkan kerjasama khidmat Rapid KL dan Bas Selangor. RTM prihatin terhadap kesihatan mental kaki tangan dalam menjalankan tugas seharian. Program Diari Psikologi antara inisiatif memberikan pendedahan tentang kaedah penjagaan mental yang berkesan. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud, program sempena Hari Mental Sedunia itu juga bagi menghargai tenaga kerja dalam memastikan kesihatan mental terjaga. RTM telah mengambil peluang ini untuk supaya memastikan warga RTM sendiri dapat mendapat maklumat-maklumat ataupun informasi-informasi yang boleh naik dalam kita punya diary psikologi supaya dapat dikongsi oleh semua warga RTM. Dan mudah-mudahan dengan fasiliti yang kita wujudkan ini dapat memberi ruang kepada warga RTM itu sendiri untuk mencari langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang boleh kita gunakan untuk kita kurangkan tekanan untuk bekerja kita, depresi kalau kita ada kemurungan, boleh guna pakai itu. Datuk Cik Roslan melancarkan program Diari Psikologi di Wisma Radio Angkasa Puri. Program ini sebahagian daripada pengisian Bulan Kesihatan Mental Sedunia, anjuran bahagian pembangunan strategik dan unit psikologi RTM. Polis berjaya membongkar makmal memproses dadah dalam satu serbuan di Jalan Seri Wangsa, Wangsa Maju, Ibu Negara susulan penahanan sepasang kekasih. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Osman berkata, pasangan suspek yang juga pelajar universiti tempatan itu diberkas dalam Ops Grace hasil maklumat dan risikan terhadap kegiatan mereka yang aktif sejak 3 bulan lalu. Pada 11 Oktober pukul 6.50 petang, polis merampas dadah jenis mushroom seberat 1 kilogram yang membawa kepada serbuan kedua di unit kediaman yang sama. Hasil daripada serbuan dan tangkapan yang pertama ini, kita telah membuat serbuan di sebuah rumah atau di kondominium di unit yang sama, iaitu telah merampas sebanyak 57 kilogram dadah jenis mushroom dan juga 17.7 gram dadah jenis ganja, 23 botol cecair yang vape mengandungi dadah, 2.9 kilo serbuk untuk memproses dadah, 27.8 liter cecair kimia untuk memproses dadah dan pelbagai peralatan dan mesin untuk memproses dadah. Dalam operasi lain, polis turut menumpaskan satu lagi sindiket dadah di Taman Desa dan berjaya menahan 4 lelaki warga tempatan bersama seorang wanita warga asing berusia antara 29 hingga 60 tahun. Dalam Ops Paloma, polis turut merampas 35 kg dadah jenis syabu bernilai 1.3 juta ringgit. Hasil keseluruhan rampasan bagi kedua operasi dianggarkan bernilai 2.8 juta ringgit. Kesemua suspek ditahan reman untuk siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan direman selama 7 hari bermula semalam hingga 18 Oktober bagi membantu siasatan. Dalam pada itu, juga di Ibu Negara, satu sindiket curi pakaian berjenama tumpas menerusi 2 serbuan di Hotel Bajet pada 3 dan 4 Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, sindiket melibatkan 12 individu itu menggunakan beg khas bagi menghalang bunyi penggera di premis perniagaan. Siasatan mendapati sindiket itu berjaya menghantar 210 kg bungkusan mengandungi baju ke negara asal mereka pada tahun ini menggunakan perkhidmatan kurier. Hasil serbuan dan pemeriksaan dalam 2 lokasi tersebut
telah membawa kepada tangkapan 1 lelaki warga tempatan berumur 51 tahun dan 3 lelaki bersama 7 perempuan warga negara asing berumur lingkungan 26 tahun sehingga 47 tahun. Pemeriksaan lanjut ke atas bilik hotel yang didiami oleh suspek membawa kepada penemuan dan rampasan pelbagai barangan seperti berikut. 167 helai pakaian pelbagai jenis dan pelbagai jenama, 13 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 11 pasport antarabangsa milik suspek, Ya, Mac. Pengeluar kenderaan elektrik terkemuka Tesla memperkenal ciptaan terbaru iaitu robot yang menyerupai manusia. Ya, dikenali sebagai Optimus, ia bakal memudahkan pelbagai tugas harian manusia, antaranya menyiram bunga dan mengangkat objek berat. Saksikan dalam hashtag. Berdasarkan prototipe yang dipertonton, ia memperlihat robot tersebut boleh berjalan dan bergerak seperti manusia tetapi dalam kadar yang sangat perlahan. Elon Musk masih belum memberikan tarikh untuk pengenalan rasminya buat masa ini. Namun dari segi kos, ia dijangka bakal ditawarkan pada harga di bawah RM92,000. Tema majlis perkahwinan yang lain daripada lain sememangnya menjadi bualan ramai. Menerusi video yang dibuat naik di laman TikTok pemiliknya menghadiri sebuah majlis perkahwinan yang unik apabila pengiring pasangan mempelai memakai kostum Predator. Difahamkan pasangan mempelai ini merupakan peminat filem Predator dan ingin majlis perkahwinan mereka tampak unik lain dari yang lain. Ya, kelainan ini memberikan inspirasi kepada pasangan mempelai lain pula, Mak. Jangan lain sangat. Apapun, hashtag seperti biasa menutup paparan berita perdana edisi hari ini, Khamis 13 Oktober 2022. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.